أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid, sebelum kita mulakan pembacaan kita pada kali ini, bersama-sama kita membaca doa penerangan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada tajuk As-Sam'u ataupun As-Sam', iaitu sifat Allah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sam'u. As-Sam'u artinya mendengar bukan dengan telinga dan alat lainnya, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali sabit pada zat Allah Ta'ala yang berta'alluq, iaitu berkait dengan sifat yang maujud secara meliputi mendengar secara meluas sebagai ta'alluq yang bertambah atas ta'alluq sifat ilmu. Maka hakikat sifat sama' dengannya menjadi terang dan nyata yang maujud. Satu, sama ada yang maujud itu qadim seperti Allah mendengarkan kalamnya. Dua, atau yang ada itu hadis, iaitu mungkin telah ada atau yang akan diadakan. Tiada sesuatu perkara yang tidak didengarnya. Tiada terdinding pendengaran Allah Ta'ala dengan sebab jauh atau bising, dan sama ada bersuara atau tiada bersuara, zahir atau tersembunyi, perlahan atau kuat. Apabila seseorang mengetahui dan ada kepercayaan terhadap sifat sama' Allah sebagaimana yang tersebut itu, maka kepercayaan itu akan membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaan itu. Oleh itu, dia akan menjauhi daripada menggunakan mulutnya pada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i, supaya selari amalannya dengan kepercayaannya. Ini dinamakan sebenar-benar iman. Dalil Al-Quran, Allah bersifat sama'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Dalil hadis, fa innakum lam tad'u asamma wala a'ma wa innama tad'una sami'an basira. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya kamu semua, yakni wahai orang yang beriman, tidak berdoa kepada yang pekak dan buta, tetapi kamu berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik murid-murid, kita dengar uraian. Sifat yang ke-11 Allah Ta'ala iaitu As-Sama'. As-Sama' maknanya Allah maha mendengar. Baik. Dan Allah maha mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan alat. Bukan. Allah tidak memerlukan ini. Allah mendengar dengan zatnya. Dan sifat Allah mendengar dengan zatnya, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali. Qadim lagi azali.
Ini sifat Allah ni qadim lagi azali. Apa maksud qadim dan azali? Qadim dan azali iaitu suatu masa yang tidak ada lagi masa. Sejak dahulu lagi, masa tak wujud. Itu makna qadim lagi azali. Sabit pada zat Allah Ta'ala. Apa makna sabit? Sabit ni tetap. Tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala. Tetap berdiri pada Allah Ta'ala yang berta'aluk. Yang berta'aluk ni apa? Berta'aluk maknanya ada tugas ataupun berkait. Berta'aluk ni berkait ataupun bertugas dengan setiap yang maujud. Maujud ni apa pula? Banyak ni maknanya. Maujud ni apa? Ustaz bagi ni. Maujud ini iaitu zat Allah Ta'ala dan makhluk. Maknanya setiap yang maujud iaitu setiap yang ada pada zat Allah Ta'ala ataupun makhluknya. Secara meliputi, maknanya secara keseluruhan, mendengar secara luas. Iaitu dia mendengar pada zatnya ataupun pada sifatnya dan pada makhluk. Allah mendengar. Sebagai ta'aluk yang bertambah atas ta'aluk sifat ilmu. Bab ta'aluk ni kita akan belajar darjah 5 nanti. Kalau ta'aluk yang bertambah daripada sifat ilmu ini, ta'aluk sifat ilmu apa? Iaitu pada perkara yang wajib, pada perkara yang mustahil, dan pada perkara yang harus. Dan kalau ta'aluk sifat sama' ni, dia adalah ta'aluk yang bertambah daripada ta'aluk sifat ilmu. Darjah 5 kita akan belajar bab ta'aluk secara teliti. Maka hakikat sifat sama' dengannya menjadi terang dan nyata yang maujud. Jadi hakikat sifat sama' ni, sifat mendengar Allah Ta'ala ni menjadi terang dan nyata, tidak ada tersembunyi pada yang maujud. Pada apa tadi maujud? Maujud pada zat Allah Ta'ala dan makhluk. Iaitu satu sama ada maujud itu qadim seperti Allah mendengar kalamnya. Ni dia mendengar kata-katanya. Mendengar kata-katanya. Ini pada zat Allah Ta'ala. Allah mendengar sifat apa? Allah mendengar kalamnya, kata-katanya. Atau yang ada itu hadis, iaitu mungkin telah ada ataupun akan diadakan. Allah mendengar makhluknya. Yang hadis ni makhluk lah. Makhluk. Sama ada yang telah ada ataupun akan diadakan. Belum ada lagi. Allah tetap mendengar. Allah mendengar satu benda yang hadis, iaitu mungkin telah ada atau yang akan diadakan. Allah dah dengar. Contohnya, kita akan Allah adakan anak akan datang. Sekarang Allah dah dengar. Allah dah dengar. Macam itu. Iaitu Allah mendengar satu benda yang hadis, mungkin telah ada atau akan diadakan. Sama ada benda tu dah ada ataupun akan diadakan. Allah dah dengar. Ini kena betul-betul tumbuhkan. Jadi seterusnya, tiada sesuatu perkara yang tidak didengarnya. Sama ada dah ada ke belum ada ke, Allah dah dengar. Tak ada satu benda yang Allah tak dengar. Tiada terdinding pendengarannya. Maknanya tak ada batasan pendengaran Allah Ta'ala. Ada dinding ke, tak ada dinding ke, tembus pendengaran Allah Ta'ala. Dengan sebab sama ada jauh ke, tetap Allah dengar. Atau bising pun Allah jelas dan dengar. Ataupun senyap, Allah dengar dengan jelas. Sama ada bersuara, Allah dengar. Ataupun tiada suara, Allah pun dengar. Sama ada yang zahir, nampak, ataupun didengar, Allah dengar. Ataupun yang tersembunyi, Allah Maha mendengar. Ataupun suaranya perlahan, Allah dengar. Atau suaranya kuat, Allah dengar dengan jelas. Semuanya Allah mendengar
dengan jelas tanpa ada batasan. Ini kena faham. Sifat sama Allah Ta'ala. Apabila seseorang mengetahui dan ada kepercayaan terhadap sifat sama Allah Ta'ala ini, sebagaimana yang tersebut itu, maka kepercayaan itu akan membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Barulah kita sedar macam mana Allah mendengar. Jadi kita semangat. Kita semangat. Yang mana Tuhan kita bukan sembarang-sembarang. Allah ni maha hebat. Terlalu hebat. Nak sembunyi mana? Tak boleh sembunyi. Membangkitkan semangat apa? Dan perasaan. Dan perasaan kita untuk melakukan tutur tutur kata mengikut kepercayaan itu. Oleh itu, dia akan menjauhi daripada menggunakan mulutnya pada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i. Jadi, kalau kita dah tahu Allah tu maha mendengar, boleh tak sembarang kita cakap, tak, maknanya tak boleh kerana Allah maha mendengar. Berdetik dalam hati pun Allah mendengar, berangan pun Allah dengar. Jadi kita akan menjaga mulut, menjaga mulut kita daripada tutur kata yang tidak baik. Ni sama ada yang menyalahi undang-undang syar'i, supaya selari amalannya dengan kepercayaannya. Ini dinamakan sebenar-benar iman. Barulah dinamakan iman yang sebenar. Kerana kita sedar Allah ni maha mendengar. Dan Allah mendengar bukan sebarang, tersembunyi. Sama ada benda tu dah ada ke atau belum ada pun Allah maha mendengar. Dan Allah mendengar kalamnya. Subhanallah. Baik. Ini dalam Al-Quran menunjukkan bahawa Allah maha mendengar. Allah beritahu kita dalam Quran. Dan dia, siapa ni dia? Allah. As-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Daripada surah Asy-Syura ayat 11. Kemudian Allah sebutkan dalam hadis ini, fa innakum lam tad'u, maka sesungguhnya kamu, maka sesungguhnya kamu lam tad'u, tidak berdoa. Tad'u ni berdoa, bermohon, tidak bermohon. Asamma, kepada yang pekak. Wala a'ma, dan bukanlah kepada yang buta. Innama, sesungguhnya kamu memohon. Kamu memohon. Innama tad'u. Sami'an, yang maha mendengar. Basiran, yang maha melihat. Ini Allah sebut. Jadi murid, semoga dengan pembelajaran kali ini murid-murid faham yang mana Allah ini maha mendengar. Allah maha mendengar. Apatah lagi kalau kita berkata-kata dengan perkara yang tak baik, kan Allah mendengar. Habis malaikat mencatat, kan Allah, kan agak-agak kalau malaikat tak catat, Allah dengar juga tak? Allah dengar. Habis malaikat catat itu apa? Itu sebagai satu bukti yang besok di akhirat Allah akan tunjuk pada kita semua akan catatan-catatan yang malaikat buat. Sedangkan Allah ini maha mendengar. Baik. Untuk sekian kalinya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.